Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat pagi saya ucapkan kepada para pelajar yang saya kasihi, pelajar tingkatan 2 Darul Mumtaz. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan memberikan sedikit penerangan pembelajaran berkaitan dengan apa yang kamu dah tulis minggu yang lepas, nota yang saya dah berikan dalam grup tu, kamu pun dah download, kamu pun dah salin dalam buku nota. Jadi pada hari ini saya nak memberi penerangan untuk tajuk yang seterusnya, bab yang kedua iaitu teknologi pembuatan. Okey, ni bab yang kita akan belajar pada hari ini iaitu teknologi pembuatan. Ini dah bab yang kedua. Walaupun kelas online, kita still dapat habiskan bab 1 dengan baik. Alhamdulillah. Dan kita akan teruskan lagi untuk bab yang kedua. Saya target bab 2 ni kita boleh habiskan juga dalam tempoh kelas online ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Jadi insya-Allah apa yang kita akan belajar ialah tentang teknologi pembuatan produk. Kamu boleh buka dalam buku teks muka surat 24. Okey, muka surat 25. Surat 25. Dia boleh buka dekat situ. Jadi soalan tanya, apakah yang anda faham tentang teknologi pembuatan? Contoh soalan kata macam tu. Tanya macam tu soalan kan. So apa jawapan kita? Okay, ini jawapan kita. Teknologi pembuatan produk ialah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan atau mesin. Ini jawapannya. Jadi pelbagai produk yang digunakan oleh manusia dihasilkan menggunakan teknologi pembuatan. Jadi dia ada dua jenis teknologi pembuatan. Yang first menggunakan tangan dan yang keduanya menggunakan mesin ataupun kita panggil sebagai kaedah pembuatan konvensional, kaedah pembuatan moden. Nanti kita akan tengok. Sebagai contoh, yang dia bagi satu produk yang mana sebuah periuk nasi yang terhasil daripada penggunaan teknologi pembuatan. Kalau kita tengok pada periuk nasi ni, periuk nasi elektrik tersebut mempunyai kawalan mikrokomputer yang bukan hanya sekadar boleh masak nasi semata-mata, tetapi juga kita boleh masak benda-benda yang lain. Itu yang moden punya, zaman kini punya kan. Periuk nasi tu bukan hanya sekadar boleh masak nasi dalam tu, tapi kita boleh buat macam-macam. Kita nak masak kek, nak buat kek pun boleh dalam tu. Ataupun nak panaskan lauk pun boleh. Berbanding dengan periuk nasi yang konvensional. Maksudnya periuk nasi yang lama-lama, dia tak boleh nak buat macam tu. Dia hanya sekadar boleh masak nasi sahaja. Itu perbezaan dia. Sekarang ni kita tengok yang bawah. Allahu Akbar saja. Okey. Teknologi pembuatan produk. Tadi kita dah faham definisi. Sekarang kita nak tengok pembahagian yang ada dalam teknologi pembuatan produk. So ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertamanya ialah kaedah konvensional. Yang kedua, kaedah moden. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah konvensional? Iaitu menggunakan teknologi yang asas dan biasanya dikendalikan oleh individu dengan menggunakan tangan. Guna tangan saja dalam kita nak membuat sesuatu pembuatan produk. Berbeza dengan kaedah moden yang menggunakan apa? Yang menggunakan mesin. Nampak ni? Penggunaan mesin menggantikan penggunaan alatan tangan. Konvensional, senang cerita, dia ni cara orang dulu. Orang lama-lama dulu. Menggunakan tangan saja nak buat rumah. Okey, kita pakai benda yang ada saja. Gunakan meretun, gunakan paku. Kita pacaklah rumah, pacaklah tiang. Senang kata itu kaedah yang lama. Kaedah moden ialah kaedah yang menggunakan mesin sebagai ganti kepada alatan tangan. Maksudnya dia gunakan tangan juga, tapi dia menggunakan mesin untuk buat benda tu. Kalau kita tengok dekat sini, gambar ini dia ketuk, guna meretun, guna apa, hammer ni kan. Tapi kalau yang ni dia gunakan apa? Yes, dia gunakan mesin untuk masukkan paku. So lagi mudah tak? Yes, lagi mudah dekat situ. Okey. Saya pergi kepada saya punya nota ringkas. Okey, ini yang saya dah berikan kepada kamu minggu lepas. Kamu dah tulis benda ni. Okay, so kita nak tengok teknologi pembuatan produk. Nak lagi senang faham. Tengok. So, dia merupakan kalau kita tengok dekat sini, konvensional, ingat lah. Ada dua, kena ingat tau. Konvensional dengan moden. Ingat dua benda ni, jangan lupa. So,
Kita nak pergi pula yang pertama, konvensional. Secara ringkas, dia gunakan tangan, merupakan teknologi asas yang gunakan tangan. Kemudian jenis produk terhad, maksudnya jenis produk terhad ni maksudnya dia tak semua benda yang dia boleh buat. Tak semua benda yang dia boleh buat. So terhad. Jadi yang seterusnya, masa lama untuk siap. Maksudnya bila mana kita nak menyiapkan sesuatu produk ataupun bahan, barang tu, dia makan masa yang lama. Okay. Berbeza dengan kaedah moden, jimat masa, kos dan bahan, menggunakan mesin, lebih cepat dan tepat, dan dia individu multitasking. Okay, individu multitasking. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang gunakan kaedah moden ini, dia boleh buat banyak kerja dalam satu masa. Kalau yang ni, dia tak boleh nak multitasking. Dia hanya kena buat kerja tu je dia kena tumpu. Kalau yang ni, dia boleh buat kerja yang lain sama. Dalam masa mesin tu dia buat kerja, dia boleh buat kerja yang lain. So dah jimat dah masa dekat situ kan. Makin cepatlah produk tu akan siap. Okay, ini dia punya huraian ringkas. Seterusnya, okay, apakah maksud proses pembuatan produk? Okey, tadi saya dah cerita, iaitu satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk menghasilkan produk siap. So dekat bawah ni, dia ada carta alih. Kita pergi ke buku teks balik. Okey, dalam buku teks ada, boleh buka dalam buku teks muka surat 26. So dekat bawah ni dia ada carta alih dalam proses pembuatan. Dalam kita nak menghasilkan sesuatu proses pembuatan, nak menentukan kita nak guna konvensional atau moden, dia ada benda yang kita kena ikut. Dia punya carta alih dulu. Yang first, dia ada perancangan. So kena ada perancangan dulu nak buat produk apa. Dah ada perancangan, kena buat kaji selidik. Okay, apa problem barang yang dah ada sebelum ni? Kalau kata ada orang dah pernah buat lah barang tu, ataupun kalau kata barang tu tak pernah buat lagi, so kita buatlah kaji selidik apakah kepentingan produk tu pada zaman sekarang. Kalau produk tu tak ada lagi lah, kalau dah ada, kita mungkin boleh tambah baik pada produk yang dah ada kan. Seterusnya, lakaran. Macam biasalah dalam RBT ni, lakaran ni takkan lari lah. Okay. Kemudian kita akan buat dua jenis ni. Kamu dah belajar masa form 1 dulu. Kita ada mockup dan kita ada model. Mockup boleh olok-olokkan. Okay. Kemudian lepas siap dua benda ini, kita akan buat ujian dekat dia. Dan juga penilaian. Tengok macam mana. Kalau kata berjaya, okay, kita boleh direct terus kepada pembinaan produk. Bila mana kita nak buat produk, so ada dua cara. Apa dia? Sebut konvensional dengan model. Apa itu konvensional? Cara lama. Gunakan tangan. Yang kedua, kaedah moden. Moden ni macam mana? Yes, menggunakan mesin. Tidak salah kat situ boleh faham senang aja. Okey, kita balik pada nota yang saya berikan ni. Kita nak tengok seterusnya, saya up sikit nanti kamu boleh zoom dan lain sebagainya. Okey. Bandingkan gambar-gambar dengan menyatakan proses pembuatan menggunakan kaedah konvensional atau kaedah moden. Okey, sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, kaedah konvensional gunakan tangan sebagai sumber tenaga menggerakkan peralatan. Okey, saya dah cerita dah tadi. Kaedah moden gunakan mesin, gunakan tenaga elektrik. Okey, sekarang ni kita tengok gambar orang sedang menggergajikan kayu ini. So, dia menggunakan apa? Yes, kaedah konvensional sebab memotong kayu menggunakan gergaji tangan. Dia gunakan tangan dia ni, nampak? Okay, so itu adalah kaedah konvensional. Yang seterusnya, yang kedua, mengecat gunakan berus cat. Ini pun dalam kategori kaedah konvensional, gunakan tangan untuk mengecat. Yang seterusnya, memutar skru menggunakan pemutar skru. So, dia gunakan kaedah konvensional. Kalau yang ni, melicinkan permukaan kayu, gunakan kertas las. So, gunakan tangan saja. Dia dalam kategori kaedah konvensional. Adakah guna mesin semua ni? Dia pun tak guna mesin pun. Hanya dipergunakan alatan yang sedia ada saja. Ini digunakan pemutar skru, ini digunakan brush cat, ini digunakan kertas las. Semua gunakan tenaga tangan. Berbeza dengan kaedah moden yang sebelah sini, iaitu dia potong kayu gunakan apa? Mesin jig. So, lagi senang tak? Yes, lagi senang. Kalau kita tengok yang kedua, yang ni dia guna berus saja. Ini diguna mengecat menggunakan mesin penyembuh cat. Tembak kat situ saja. Tak payah nak guna tenaga banyak-banyak. Tembak je dah cukup untuk mengecat sesuatu tu kan. Yang ketiga,
Yang ni dia gunakan pemutar skru. Kalau yang ni dia gunakan pemutar skru tanpa wayar, gunakan mesin pemutar skru. Lagi senang, lagi cepat. Okey, tak payah nak sakit-sakit tangan buat. Okey, yang keempat, melicinkan permukaan kayu gunakan mesin pelelas. Lagi senang. Tak payah nak guna kertas lambat. Kalau guna ini lagi senang. Kita mesin je kot permukaan kayu tu, lagi nampak licin. Okey. Jelas lah? Okey, baik. Untuk yang ni, saya akan post dalam grup. Nanti kamu bersalin bersalin yang ni. Gambar tak perlu lukis. Okey, gambar tak perlu lukis. Nanti kamu tuliskan dia punya gambar, dia punya tajuk ni, bandingkan gambar-gambar ni. Kemudian tuliskan hari dan tarikh. Kemudian kamu buat kotak dua macam ni juga. Buat kotak dua macam ni. Okey, kalau belah sini kaedah konvensional. Ini dia punya contoh-contoh dia. Kalau yang ni kaedah moden. Apa itu kaedah moden? Dan ini contoh-contoh dia. Gambar tak payah lukis, tulis dia punya ni saja. Kita nak tahu pembahagian dia antara dua ni. Kalau konvensional, apa yang dia buat, digunakan apa. Kalau moden, apa yang dia buat dan digunakan apa. Okey, jelas ah? Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, InsyaAllah untuk minggu hadapan ataupun kelas yang akan datang, kita akan tengok pula untuk perbezaan kaedah konvensional dan juga kaedah moden beserta lakaran. Benda yang paling saya suka dalam subjek RBT ni. Okey, nanti kita akan tengok untuk kelas yang akan datang. Okey, sekian, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.